Dibuka pada tahun 214 sebelum Masihi, beginilah pemandangan suasana malam Guangzhou Sukan Asia edisi ke-16 hari yang ke-11. 2 pingat perak menjadi milik Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam bahagia, salam satu Malaysia. Kita bertemu sekali lagi dalam laporan harian edisi malam Sukan Asia edisi ke-16 ini. Dengan hari ini 2 lagi pingat perak berjaya mencirakan kem Malaysia untuk hari ini. Nurul Fatihah. Ya, terima kasih Izwan. Di mana Malaysia pada hari ini di kedudukan yang ke-10 dengan 6 pingat emas, 13 pingat perak, sementara 8 pingat gangsa. Jadi tanpa melengahkan masa, kita lihat dahulu kedudukan pingat-pingat negara setakat hari ini. Dan sehingga ke jam 10 malam ini, beginilah kedudukan pingat untuk setakat ini. Dengan China terus unggul nampaknya, Nurul. Siapa yang boleh memintas kedudukan China pada ketika ini? Ya, dengan 164 pingat emas Izwan ya. Sementara Korea Selatan dengan 64 pingat emas, Jepun 33, Chinese Taipei dan Iran dengan 12 pingat emas. Hong Kong 8 pingat emas, sementara Kazakhstan dan India dengan 7 pingat emas. Dan seterusnya antara negara-negara yang sudah pun berpingat, Malaysia nampaknya di bawah Thailand dengan 6 pingat emas, 13 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa. Korea Utara, Uzbekistan, Indonesia, Singapura dan juga Bahrain serta Kuwait menyusul di bawah Malaysia. Sambil saya ingin ingatkan di mana Malaysia telah berjaya meraih 2 pingat perak, di mana bagi acara terjun, di mana bagi saingan wanita, di mana acara terjun serentak melalui pemenang pingat emas Sukan Commonwealth iaitu Panela Rinong dan juga Leong Manyi bagi acara 10 meter platform wanita, sementara bagi acara 3 meter papan anjal terjun serentak lelaki menerusi gandingan Brian Nielsen Lomas dan juga Yeo Kenny. Dan beginilah kedudukannya, 34 negara kesemuanya sudah pun memiliki pingat sekurang-kurangnya 1 pingat gangsa, termasuklah Iraq, Laos dan juga Oman. Jadi menjadikan 34 negara yang kini berada pada senarai kedudukan pingat, dan kita mengharapkan agar kedudukan kita pada angka 6 pingat emas itu akan terus berubah, kerana setiap hari semakin kritikal nampaknya untuk kita mencapai sasaran 9 pingat emas. Ya, seperti pada pagi tadi di mana 963, 9 disasarkan, 6 yang telah berjaya dimenangi, 3 lagi yang ingin dicari pingat emas bagi kontingen Malaysia, Izwan. Dan hari ini sukan hoki pastinya menjadi tumpuan para peminat sukan tempatan, kerana kita ingin mencipta sejarah untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Tetapi halangan yang menanti di peringkat separuh hari adalah pasukan India yang sememangnya cukup gah bagi sukan hoki di rantau Asia ini. Betul tu, di mana antara sukan hoki ialah India dan Pakistan sememangnya mendominasi bagi sukan ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bersama rakan tugas untuk mengikuti sukan hoki melibatkan Malaysia bertemu Pakistan, bertemu India sebenarnya. Silakan. Salam bahagia saudara, menyaksikan perlawanan pasukan negara bagi acara hoki lelaki ini. Pertemuan di antara Malaysia dengan India, dan ini adalah merupakan suatu perlawanan yang penting bagi skuad negara untuk setidak-tidaknya membangkit badi lama, kerana setakat ini Malaysia hanya mampu untuk memiliki gangsa saja pada peringkat sukan Asia ini sebanyak 6 kali, iaitu bermula pada tahun 1962, kemudian pada tahun 70, pada tahun 74, pada tahun 78, pada tahun 82 dan pada akhirnya pada tahun 2002 mencapai pingat gangsa sahaja pada peringkat Asia ini ataupun sukan Asia ini. Dan berbanding dengan pasukan India yang sememangnya mempunyai satu lagi pencapaian yang memberansangkan, kerana pada peringkat Olimpik sendiri pasukan India ini berjaya sebanyak 8 kali untuk memenangi pingat emas, tetapi pada peringkat Asia Games ataupun pada sukan Asia ini mereka hanya mampu sebanyak 2 kali sahaja, iaitu pada tahun 1966 di Bangkok, Thailand, memenangi pingat emas, kemudian mengulangi pada tempat yang sama juga pada tahun 1998, iaitu di Bangkok, untuk muncul sebagai pemenang pingat emas sebanyak 2 kali. Jadi kita terus kepada acara hoki ini, menyaksikan separuh masa yang kedua setelah terikat satu sama pada separuh masa yang pertama. Gol pertama pasukan negara pada separuh masa yang pertama adalah jaringan Jalil pada minit ke-36.
2. Dan itu dia satu jaringan yang cantik yang dilakukan oleh pasukan India, sekaligus meletakkan pasukan India berada di hadapan sekarang ini 2-1. Kita perhatikan melalui gerak perlahan ini tampanan yang coba dilakukan di situ oleh pemain kita, namun Kandar Tushar pantas saja untuk melenyapkan impian Malaysia berada dalam keadaan seri. Namun kita perhatikan Muhammad Amin yang cuba menghalangnya, namun tidak kesampaian di situ dan meletakkan India sekarang ini dengan kedudukan 2-1. India mengatur gerak bermula dari bawah. Tidak ada pemain-pemain Malaysia melainkan di situ hanya seorang saja, dan akhirnya mengatur gerak sekarang ini. India bermula dari sebelah kanan dibatalkan dan akhirnya memihak kepada pasukan Malaysia untuk pukulan percuma. Sudah pun berada di hadapan sekarang ini ialah pemain nomor 14 iaitu Azlan Misrun. Namun India pantas melapasi, tetapi pukulan percuma pantas di situ. Berlaku ialah Rajpal, ketua pasukan, cuba melorongkan bola ataupun melakukan cross dari seberang padang, namun tidak berjaya, mampu bertindak cemerlang di situ S. Kumar, penjaga gol kita, dan akhirnya keluar daripada permainan. Ketua pasukan yang digeruni Rajpal Singh dari India ini, mereka mendahului dengan 2-1 bermula dari bawah. Mengatur gerak, cuba dihadang di situ di seberang padang sekarang ini adalah Hafifi Hafiz. Terpaksa ke bawah sedikit, mencari rakan ke sebelah kiri pula. Cuba mengatur gerak di situ. Nabil Fikri melorongkan bola di atas, namun tidak kesampaian. Kembali kepada pasukan India. Tolakan ke belakang sebentar tadi oleh Barat. Masih lagi India boleh katakan menguasai, dan akhirnya kehadapan salah satu halangan yang dilakukan oleh Kandar Tushar akhirnya memihak kepada Malaysia. Amin yang melakukan pukulan ke bawah lagi ke seberang padang, mencari rakannya di situ. Bertindak ialah Muhammad Razi dari seberang sana, akhirnya ke tengah kembali. Seolah-olah hanya menunggu sahaja kedatangan pemain-pemain India. Tetapi sekarang ini kita perhatikan bagaimana lorongannya ataupun larian dilakukan oleh Baljek. Dapat pukulan percuma di situ, pantas diambil oleh Muhammad Syukri, dan akhirnya dari seberang padang bertindak Hafifi dan berada dalam keadaan yang agak berbahaya serangan yang dilakukan oleh Malaysia, tetapi akhirnya terhalang juga dengan pukulan percuma kepada pasukan India. Bermula dari bawah. Satu hantaran jauh ke seberang padang. Kandar Tushar menunggu di sana, dihalang di situ oleh Amin. Masih lagi Kandar. Amin cuba merapati, dan kita perhatikan walaupun Kandar Tushar cuba melakukan berpusing-pusingan di situ, tetapi masih lagi mampu Amin menahan kemarahannya dan sekaligus memberi pukulan kepada India ke bawah untuk mengatur gerak, mengatur strategi, memang mencari ke sebelah kanan di sini. Dan akhirnya kita perhatikan satu cross ke dalam kawasan penalti, dan kedudukan yang berbahaya. S. Kumar menyelamatkan keadaan. Akhirnya kita perhatikan bagaimana Azlan Misrun yang menyelamatkan keadaan. Masih lagi Azlan terlepas di situ dan dikawal baik pula oleh Siver Desing yang cuba melarikan bola ke dalam kawasan penalti. Akhirnya terhalang di situ pukulan percuma untuk Malaysia. Muhammad Amin, pukulannya tinggi terus sahaja sekarang ini. Rakan sejawatnya sudah melarikan bola di atas, dan satu lorongan yang baik terlepas di situ ialah Baljit Singh. Maaf saya, Hafifi yang berada di seberang padang merebahkan badan untuk menghadang ataupun hanya melakukan suatu lencongan
hantaran yang dilakukan oleh pemain nombor 7 iaitu Faizal. Dan kita perhatikan bagaimana hantaran Faizal itu tak dapat ditampan sempurna oleh Hafifi Hafiz yang berada di seberang padang. Suatu peluang keemasan bagi Malaysia untuk mencari gol penyamaan dalam keadaan ketinggalan 2-1. Pemain India yang mengalami sedikit kecederaan di situ, saya kira suatu pelanggaran yang berlaku sebentar tadi dan menyebabkan beliau dipaksa keluar untuk menerima rawatan. Sadar Singh masih lagi belum melakukan pukulan. Sadar ke seberang sana, sudah pun merapatkan kali itu. Hafifi bertindak lagi, masih lagi Hafifi melarikan bola cross ke dalam kotak penalti, mudah saja ditampan di situ dan akhirnya Vikram Vishnu yang mendapat bola, tetapi advantage untuk pasukan India untuk pukulan percuma. Sadar berhadapan sekarang ini dengan Muhammad Syahrul Nabil. Akhirnya cuba meluru mendapatkan bola di situlah Faizal dan akhirnya keluar daripada permainan dan mengatur gerak sekarang ini Malaysia dalam kotak penalti dan satu peluang yang begitu baik, namun hantarannya yang dilakukan tidak terjangkau di situ oleh Hafifi, keluar daripada permainan dan sekarang ini untuk India pula. Kita perhatikan bagaimana Sadar perlahan saja pergerakannya, namun berputar di situ ialah Arjun Halpa ke bawah lagi. Perhatikan di mana pemain Malaysia setakat ini hanya kita membiarkan sahaja, nampaknya India yang menguasai permainan. Satu larian yang cantik yang dilakukan dan akhirnya tidak lagi tertampan dan Mahadok yang mendapat bola terpaksa ke bawah lagi dan bertindak di situ ialah Gobrat Singh. Akhirnya ke seberang padang. Ravi nomor 10 dimasukkan sekarang ini. Malaysia keluar dari permainan dan Malaysia membuat pukulan akhirnya ke bawah, mencari ruang sekarang ini untuk mengaturkan gerakan serangan. Akhirnya masih lagi berlegar di situ Muhammad Mazli dan akhirnya dari seberang padang Baljit Singh yang membuat pukulan tetapi ditampan ataupun hantarannya sebentar tadi keluar daripada permainan. Pemain nombor 6 India yaitu Prabov yang sudah pun dimasukkan sekarang ini. Sadar terpaksa ke bawah lagi ke seberang padang sana, mencari rakan, berlegar hanya berseorangan di situ pemain negara yaitu Faizal. Tidak ada rakan-rakan lain yang cuba merapatkan diri kepada pemain India ni. Satu lorongan yang terus saja ke atas, tertampan di situ. Baik kawalan yang dilakukan oleh pemain India dan akhirnya perhatikan kedudukannya agak berbahaya. Satu cross, tetapi tidak ada pemain-pemain India yang dapat menyekang ataupun menahan bola cross yang dilakukan. Amin untuk Malaysia ke dalam kotak penalti, terus saja mencari rakan, tetapi tidak ada nampaknya pemain-pemain India yang cuba menghalang dari seberang padang sekarang ini. Baljit bertindak di situ ialah Azlan Misron. Masih lagi Azlan dihalang di situ dan bola terkena badan pemain Malaysia. Akhirnya pukulan percuma untuk India. Satu keadaan ataupun perlawanan yang sengit dengan keadaan Malaysia sekarang ini ketinggalan. Mampukah Malaysia mencipta sejarah dalam Sukan Asia ini untuk mara ke perlawanan akhir? Kerana sebelum ini belum pernah lagi Malaysia untuk bersaing pada peringkat akhir dan ini adalah satu peluang. Kita perhatikan hantaran-hantaran penguasaan pemain India cukup kemas dan hantaran-hantaran bola laju seumpama ini sentiasa saja kelihatan. Ini dia Rajpal, tetapi kalau tengok dari belakang tetapi tengok dari depan mungkin juga Osama bin Laden lah. Berjambang yang begitu panjang. Malaysia mengatur gerak sekarang ini.
Syukri dari bawah, dan kita perhatikan lari yang dilakukan oleh Baljit. Masih lagi Baljit melorongkan bola dalam kotak penalti, dan akhirnya bagaimana Faizal tidak dapat melakukan pukulan ataupun melakukan cross di situ. Berjaya ditampan oleh 3 pemain India, dan akhirnya pukulannya dibatalkan dan memberikan kelegaan sedikit bagi pasukan India untuk melakukan pukulan 16. Sudah pun keluar daripada permainan Rajpal Singh yang direhatkan seketika. Ketua pasukan kad hijau rehat seketika. Dan inilah peluangnya Malaysia untuk mengatur gerak tanpa ketua pasukan. Akhirnya bertindak dari seberang padang. Razi sana, masih lagi Razi keluar daripada permainan. Pukulan percuma untuk Malaysia dari seberang padang sekarang. Kita perhatikan Hafizi, dan akhirnya berlanggarannya di situ. Faizal, saya jangkakan Faizal sebentar tadi berlanggar dengan Mahadok, dan akhirnya memihak kepada pasukan India untuk pukulan percuma. Masih lagi 23 minit lebih masa yang tinggal untuk separuh masa yang kedua ini. Kita perhatikan larian pemain-pemain dia, namun lorongannya tidak terjangkau di situ oleh Barat. Keluar daripada permainan. Jauh ke bawah, memperhatikan bahawa kepungan pemain-pemain India yang sudah pernah berkampung. Akhirnya larian ataupun lorongan yang dilakukan oleh Baljit ke seberang padang. Terus sahaja sekarang ini Malaysia mengatur gerak dari sebelah kanan, dan satu lagi perlanggaran di situ menyebabkan Muhammad Razi dihalang pukulan percuma. Razi dari seberang padang, Hafizi ke tengah, dan sekarang ini kita perhatikan bagaimana Hafizi yang melakukan satu lorongan yang begitu kencang ke dalam kawasan penalti. Dan apa yang sedang berlaku, kenapa tindakan pengadil kurang pasti. Itu dia penjaga gol India, yaitu Bharat Kumar. Namun pemain-pemain Malaysia terpaksa mengatur strategi kembali untuk cari gol penyamaan. Kerana itulah keadaannya. Dan apakah yang diperkatakan sudah pun mendapat kata sepakat, mendapat penalti corner di situ dalam kawasan D. Maaf saya, itu kawasan D. Dan akhirnya Malaysia mendapat satu penalti corner. Sudah pun bersedia bagaimanakah strategi set piece yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia, suatu peluang untuk menyamakan kedudukan di sini. Sudah pun berada di situ, kita perhatikan Amin bersama dengan Razi, bersama dengan Hafifi yang akan menyekang. Kita perhatikan, boleh dikatakan keseluruhan semua pemain-pemain India yang sudah pernah berkampung dalam pintu gol sekarang ini. Suatu harangan yang cantik, dan itu dia tolakan gol. Suatu set piece yang begitu menarik. Kita perhatikan halangan Amin yang menolak, dan yang berada di situ ialah Azlan Misron yang menyudahkan pukulan dan terus sahaja ke dalam pintu gol India dan memberikan gol kedua, gol penyamaan bagi pasukan negara. Bersaing sekali lagi mereka untuk menamatkan perlawanan yang sungguh-sungguh sengit. Mendahului pada minit yang pada separuh masa yang pertama, akhirnya dapat disamakan kedudukan oleh India, dan akhirnya bermula pada babak yang kedua ini India dapat mendahului kembali dengan 2-1. Akhirnya Azlan Misron dapat menyamakan kedudukan dengan kedudukan 2-2 ketika ini. India mengatur gerak, bergerak dari sebelah kiri, melorongkan bola terus ke dalam tetapi dihalang sempurna oleh pemain Malaysia. Keluar daripada permainan. Sekali lagi kita perhatikan larian yang dilakukan oleh
Sivander Singh yang melarikan bola begitu pantas. Sivander Singh nomor 12 itu pemain yang cukup pantas, sekiranya tidak diberikan perhatian di situ. Dan akhirnya Alfa Arjun terlepas bola keluar daripada permainan. Pukulan 16 untuk pasukan negara. Tidak perlu gopo. Razi yang bergandingan di bawah, di seberang sana Aila Amin. Mereka bergerak. Mazli saya jangkakan berada di seberang padang sana. Dan kini perhatikan bagaimana larian yang dilakukan oleh Razi. Terus saja melorongkan bola atas, tidak ditampan, tak sempat ditampan di situ oleh Faizal. Dan akhirnya memihak kepada India. Oh, satu halangan yang dilakukan, obstruction di situ. Nombor 10 Malaysia yang Tengku Ahmad. Kini giliran pasukan India. Terkena kaki halangannya yang dilakukan. Pukulan percuma untuk pasukan Malaysia. Memihak kepada pasukan Malaysia pula untuk mengatur gerak. Azrin yang direhatkan di situ. Razi terus saja ke seberang padang. Akhirnya ke bawah kembali. Amin terus saja ke atas. Pukulan Amin tadi mungkin dibatalkan kerana terlalu tinggi. Resah di situ Steven. Ke kiri, ke kanan sekarang ini untuk India. Terus mengatur gerak sekarang ini. Masuk Gobrat Singh. Dijatuhkan dalam kawasan D. Walaupun dibantah oleh pemain Malaysia, namun pengadil dari Korea saya kira Kim Yong Soo, kita perhatikan bagaimana beliau dijatuhkan dalam kotak penalti. Tetapi sebaliknya insiden itu berlaku di luar kotak di luar D. Dan kini giliran India pula untuk mengatur strategi dengan penalti corner. Sudah pun bersedia di situ Danish Barat. Dan akhirnya orang yang bertindak sebagai ketua pasukan, Rajpal Singh, yang akan melakukan ataupun mengambil pukulan penalti ini. Pukulan sudut penalti sudah belum bersedia. Malaysia akan cuba menghalang. Sudah tentu terikat dengan kedudukan 2 sama. Suatu halangan, pushing, halangan oleh Kumar. Dan akhirnya ketua pasukan yang mengambil pukulan sebentar tadi, Rajpal Singh, sekali lagi meletakkan India berada di hadapan. Kita perhatikan melalui gerak perlahan ini. Walaupun dapat ditampan oleh Kumar, tetapi Rajpal yang sudah pun berada di situ hanya dengan mudah dengan menolak masuk bola yang sudah pun tidak ada kawalan pemain-pemain negara, berada dalam keadaan mendahului pasukan negara sekali lagi dengan kedudukan 3-2. Malaysia mengatur gerak sekarang ini. Lagi ke bawah berpusing di situ, berputar Azlan Mizrun. Lagi ke atas mencari rakan Hafifi, tetapi advantage kepada pasukan negara. Pukulan percuma. Syukri terus saja ke seberang padang cuba mencari Faizal dari sana, tetapi tidak dapat ditampan keluar daripada permainan. Kita perhatikan gerak perlahan ini sekali lagi. Walaupun dapat ditampan di situ oleh pemain India, namun dapat disekat, tertampan di situ Kumar. Namun Rajpal Singh yang bertindak cemerlang merapatkan diri dengan hanya menolak dengan tidak ada kawalan lagi. 3-2. Kita perhatikan larian yang dilakukan oleh Barat ke bawah mencari rakan. Savindra dari seberang sana bergerak pula pasukan India. Dan kita perhatikan Kandar Tushar yang tidak dapat melepasi harangan yang dilakukan oleh Malaysia. Terpaksa nampaknya ke bawah kembali untuk mengatur gerak. Menguasai permainan sekarang ini dalam keadaan mendahului dengan 1 gol. Namun Malaysia tidak berputus asa. Kita perhatikan bagaimana halangan yang cuba dilakukan oleh Azlan.
Azlan, masih lagi Azlan. Dan sekarang ini India, kedudukan yang berbahaya ke dalam kotak penalti, dalam kotak D. Tetapi Sarwan yang cuba melorongkan bola dalam kawasan D itu, namun tidak ada pemain-pemain India yang dapat menyudahkan hantaran itu. Suatu skop yang cantik, terus saja ke dalam D. Barat ke sebelah kanan dan sudah pun bergerak di situ ialah Alfa Arjun. Cuba mencari rakan di seberang sana, dapat dihalang di situ. Akhirnya Malaysia pula mengatur gerak. Tengku Ahmad terkena kaki pemain India dan pukulan percuma untuk Malaysia. Azlan Misron ke seberang sana. Dan kita perhatikan bagaimana Syukri terpaksa ke bawah lagi di situ. Amin ke sebelah, di situ Amin. Suatu pukulan yang kurang cermat. Akhirnya harangan yang dilakukan itu berjaya dan akhirnya Baljit untuk Malaysia. Terpaksa ke pencari Amin. Terus saja ke atas, tetapi coba dilarikan di situ, tetap tidak berjaya. Halangan yang dilakukan oleh Tushar. Akhirnya ke dalam kotak penalti, ke dalam kawasan D, dan pukulan yang dilakukan oleh Azlan Misron. Tidak ada pemain-pemain Malaysia yang dapat menghalang bola itu. Sebaliknya kepada pemain India. India mengatur gerak sekarang ini. Dan kita perhatikan Barat ke seberang padang. Dan akhirnya kita dari seberang padang sana bertindak di situ ialah Sarwanjit Singh. Sarwanjit yang sudah pun dimasukkan sekarang ini. Malaysia mengatur gerak. Penguasaan yang baik di situ oleh Hafifi. Dan beliau dihalang oleh Sadar Singh. Pukulan percuma untuk Malaysia. Sudah pun bersedia Muhammad Marhan di situ, pemain nombor 6. Satu lagi kita perhatikan larian yang begitu baik yang dilakukan sekarang ini oleh Savinder Singh. Dan akhirnya terus sahaja mencari Tushar. Sayang, Tushar yang sudah pun dalam keadaan yang agak off balance ketika itu, menolak bola keluar daripada permainan. Dan akhirnya kita perhatikan pertukaran untuk pemain yang sedang dilakukan. India dari bawah sekarang ini ke sebelah kiri, namun tidak ada pemain-pemain negara yang cuba menghampiri untuk mendapatkan bola, melainkan Marhan saja yang berada di situ. Dan akhirnya Gobraj, masih lagi Gobraj, satu cross ke dalam D, tetapi ditampan sempurna. Satu pukulan percuma ataupun pukulan, sememangnya pukulan percuma sekarang ini. Masih lagi Gobraj di situ ke bawah lagi. Savinder ke seberang padang sekarang ini. India mengatur gerak dan terus saja ke atas. Namun pemain India yang bertindak bijak di situ untuk mendapatkan bola ialah Dharamvik Singh. Perhatikan permainan ketua pasukan ini, Rajpal, sememangnya digeruni, agak sukar dibaca. Rajpal terus saja cross, tetapi pukulan tinggi di situ. Masih lagi Rajpal dengan cross yang begitu kencang, begitu laju. Dan ini adalah suatu keadaan yang membimbangkan kerana serangan seringkali dilakukan oleh India saja, di mana sekarang ini pemain-pemain negara untuk menyekang kemarahan ini ataupun untuk mengawal dalam keadaan India yang sudah pun kita perhatikan menguasai sepenuhnya permainan ketika ini. Berhadapan sekarang ini ialah Azlan Misron. Cuba mengejar bola tetapi tidak berjaya, dan akhirnya sekarang ini bertindak di situ ialah ketua pasukan Rajpal Singh, menolak bola ke dalam kawasan D. Dan sekarang ini kedudukannya agak berbahaya. Tampanan dilakukan, reverse take yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh Sarwanjit Singh terhalang. Itu dia. Masih lagi India menguasai ke bawah
boleh dikatakan semua kepungan, dan itu dia satu kepungan ataupun hadangan yang berjaya dilakukan oleh Malaysia. Azlan Misron terus saja melorongkan bola dan cuba mencari Faizal, tetapi hantarannya memang tidak terkejar oleh Faizal. Kembali kepada India seterusnya. Tushar sekarang ini dia masukkan kembali. Oh, satu flick terus saja ke atas, tetapi dalam keadaan kayu yang tinggi, Rajpal Singh dibatalkan. Malaysia mengatur gerak. Kembali sekarang ini Hafifi ke gelanggang. Suatu keadaan sekarang ini Malaysia menguasai. Baljik yang sudah pun berada di sebelah kiri sekarang ini. Halangan yang dilakukan oleh Syukri, pergerakan Syukri terhalang seketika. Advantage kepada Malaysia. Pukulan percuma. Satu flick, terus sahaja ke atas dan dapat dihalang sempurna di situ oleh Savinder. India mengatur gerak sekarang ini. Kembali kepada Savinder dan akhirnya kita perhatikan larian yang dilakukan oleh India pula menguasai. Bergerak dari sebelah kanan dan akhirnya Tushar yang berada di situ. Halangan yang sebentar tadi dilakukan oleh pemain nombor 11 Nabil Fikri yang dibatalkan pergerakannya, memberikan pukulan percuma untuk India. Masih lagi ketinggalan dengan 1 gol, 3-2 memihak kepada India. Pergerakan yang terhalang terpaksa ke bawah di situ. Dan kita perhatikan bagaimana Sadar Singh dari bawah terpaksa mengarahkan bola ke sebelah kirinya. Dan akhirnya India mengatur gerak dari tengah. Tidak ada pemain-pemain negara yang cuba mendapatkan bola dan akhirnya ke sebelah kanan. Dan akhirnya kedudukan yang berbahaya. Rajpal Singh kerana crossnya, hantaran lintangnya begitu laju. Pukulan bola keluar daripada permainan. Rajpal terus saja mendapatkan belakangnya dalam kawasan dan akhirnya dapat diselamatkan. Berputar di situ pemain India, pemain nombor 6-nya yaitu Praboth sebentar tadi. Dan sekarang ini Ravi Pal terus saja ke atas, masih lagi Ravi Pal menguasai keadaan. Ravi kemana arahnya tu? Dua pemain negara yang dikepung tetapi dapat meloloskan diri. Suatu keadaan yang tidak menyenangkan termasuk Faizal. Satu keadaan yang cukup mencemaskan. Sekali lagi penjaga gol negara banyak kali mencuba di situ. Namun kita perhatikan bahawa halangan-halangan, tekangan-tekangan daripada pemain-pemain India ini berjaya sahaja disekat, dihalang di situ. S. Kumar bertindak cemerlang. Dibatalkan pergerakan Baljit dan terus saja pemain India yang terus saja, saya kira ketua pasukannya sebentar tadi Rajpal Singh memang pantas pemain ini. Dari seberang palang kita perhatikan bagaimana Syukri akhirnya ke dalam kawasan D sekarang ni. Hafifi bagaimana Hafifi ke belakang kembali, dan itu dia satu pukulan yang cuba dilakukan di situ oleh pemain nombor 6 yaitu Marhan, namun dapat dihalang. Itu dia Baljit. Sudah pun ke atas, Baljit dihalang di situ, obstruction, memberikan pukulan percuma untuk pasukan Malaysia. Gobrash yang menghalang larian yang dilakukan oleh Baljit sebentar tadi. Pukulan percuma. Dan Muhammad Syukri pula tidak dapat mengawal bola dengan begitu baik. Suatu hantaran yang tinggi. Amin yang sudah pun bersedia untuk menerima bola sebentar tadi. Namun pukulan percuma. Masih lagi bergerak. Baljit terus saja ke atas sekarang ini. Kedudukannya. Marhan tidak dapat menawal keadaan. Suatu
keadaan yang mencemaskan pintu gol ataupun pemain-pemain India. Dan sekarang ini bergerak Tengku Ahmad dan akhirnya kembali kepada Razi. Masih lagi Malaysia berada dalam keadaan tertekan sekarang ini. Razi terus saja ke dalam kotak penalti, terkena kaki pemain India, dan itu dia isyarat kepada pemain-pemain India yang memberikan penalti corner kepada pasukan Malaysia. Suatu peluang di sini untuk Malaysia menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Kita perhatikan bagaimana Hafifi yang melakukan reverse take sebentar tadi, bola melantun tinggi terkena badan pemain India, dan akhirnya Malaysia mendapat advantage dengan satu pukulan penalti di sini. Apa yang dimuafakatkan di situ kita harapkan akan menjadi kenyataan. Sudah pun bersedia untuk mengambil pukulan penalti. Azlan Misrun yang akan melakukan pukulan. Itu dia bertindak dan akhirnya Amin. Cantik. Amin yang bertindak sebagai pemain pertahanan dalam keadaan sekarang ini. Kita perhatikan gerak perlahan ini. Terus saja melakukan pushing ke sebelah kiri pintu gol. Kedudukan sekarang ini terikat dengan 3 sama. Masa masih lagi ada 3 minit. Suatu keadaan yang cukup selesa untuk membawa setidak-tidaknya perlawanan ini kepada sudden death setidak-tidaknya, ataupun di sinilah Malaysia harus mencari peluang untuk menang ke atas India dan sekaligus melakar sejarah ke perlawanan akhir bagi acara hoki lelaki. Itu dia. Kerana pada peringkat Sukan Asia ini, Malaysia hanya mampu memiliki gangsa sebelum ini sebanyak 6 kali, dan sekiranya melangkah ke peringkat akhir memang sejarah yang dapat dicatat. Satu lagi pelanggaran berlaku di situ, dibiarkan sahaja, dan larian sekarang ini oleh Gobrash. Gobrash dijatuhkan. Terkena kaki Baljit Singh. Masaya Hafifi. Akhirnya satu cross yang dilakukan oleh Alfa Arjun. Pukulan percuma. Gobrash yang sudah pun cross ke dalam kotak penalti ditampan sekali lagi oleh Amin. Keluar daripada permainan. Keadaan tertekan sekarang ini. Kita perhatikan bagaimana larian oleh Gobrash. Akhirnya keluar daripada permainan sekali lagi. Bertindak sekarang ini ialah Alfa Arjun. Gobrash ditolak di situ oleh Hafifi. Satu lagi pukulan penalti bagi pasukan India. Kita perhatikan bagaimana Gobrash dijatuhkan oleh Hafifi, dan di situlah kesilapan yang berlaku. Dan tidak teragak-agak pengadil dari Korea ini, yaitu Kim Yong-soo, yang memberikan pukulan percuma, pukulan penalti ini kepada pasukan India, dan ini adalah cukup berbahaya. Permainan hanya tinggal 1 minit. Dalam keadaan 1 minit itu, pasukan India mendapat 1 pukulan penalti, dan ini cukup membimbang. Sudah pun bersedia di situ untuk pukulan yang akan diambil. Kita saksikan set piece, dan satu tolakan dapat dihalang di situ, masih lagi dapat dihalang, akhirnya terhalang di situ. Namun kedudukannya nasib baik Mazli yang bertindak cemerlang untuk mengeluarkan bola daripada permainan. Pukulan percuma. Sekarang ini kita perhatikan halangan yang dilakukan, advantage sekarang ini.
Syahrul Nabil yang dipersalahkan di situ kerana menyepak bola, melambatkan permainan. Akhirnya kita perhatikan India terpaksa ke bawah lagi. Sabinder pula bertindak untuk India. Satu lorongan ke dalam kawasan D dan akhirnya dapat ditahan di situ. Akhirnya kita perhatikan bagaimana dengan Baljit Singh yang bertindak mengeluarkan bola daripada permainan. Akhirnya lontaran keluar sekarang ini dan pukulan ke dalam. Sabinder Singh bertindak dan di situ Barat mendapat pukulan percuma ke seberang padang sana. Masih lagi Barat dilepaskan. Tidak ada sentuhan dalam kawasan D. Tidak ada sentuhan dalam kawasan D. Dibiarkan saja oleh S. Kumar. Bertindak bijak di situ. Setidak-tidaknya melambatkan permainan. Itulah tindakan bijak yang dilakukan oleh S. Kumar. Satu pujian yang harus diberikan kepada S. Kumar. Dan mereka sekarang ini akan beradu ataupun akan bersaing dalam masa tambahan ataupun sudden death bila berada dalam keadaan seri 3 sama menamatkan masa sebenar. Kita rehat seketika untuk laluan commercial break. Kembali untuk kita menyaksikan perlawanan dalam masa tambahan ini. Ini adalah jaringan emas, boleh kita anggapkan begitu. Siapa yang membuat jaringan, merekalah yang akan mara ke peringkat akhir nanti. Kita menaruh harapan kepada kesebelasan utama pemain-pemain negara yang berada sekarang ini. Sudah pun bermula. Dari bawah sekarang ini pasukan Malaysia. Ladies and gentlemen, the first half of the extra time now Satu begins. tamparan yang cuba dilakukan tetapi mengangkat kayu terlalu tinggi dibatalkan. Cara sedemikian, pukulan percuma pantas diambil oleh pemain-pemain India. Bergerak dari sebelah kanan sekarang ini, namun Gobras yang memang laju hantarannya. Ini dia Rajpal Singh. Rajpal cross ke dalam kawasan D dan keluar daripada permainan. Oh, satu keadaan yang cukup berbahaya. Hantaran lintang yang dilakukan oleh Rajpal sentiasa saja memang laju, sentiasa laju. Amin. Kemana arahnya pula? Kembali kepada Amin. Amin yang dicarinya. Itulah penyelamat pasukan negara dengan jaringan gol yang ketiga. Akhirnya satu lorongan ke atas dan Tengku Ahmad hanya menampan bola terlalu tinggi dalam mengambil bola, memberikan pukulan percuma kepada pasukan India. India mengatur gerak. Barat ke bawah lagi mencari Sabinder dan dari seberang padang tak ke mana perginya, berlegar saja dalam mengatur strategi. Dan kita perhatikan larian oleh Barat berada di atas. Dan akhirnya kita perhatikan bagaimana Rajpal cuba melorongkan bola ke dalam kawasan D, tetapi tidak berjaya di situ. Dan dibayangi saja oleh Baljit Singh yang cuba mengawal keadaan. Satu lorongan terus, tetapi adakah terkena pemain Malaysia? Ya, terkena pemain Malaysia. Dan pantas di situ bertindak ialah Gobras Singh. Masih lagi Gobras dihalang di situ, tetapi dibenarkan oleh pengadil. Kini giliran Malaysia pula mengatur gerak. Sekarang ini masih lagi tidak ada pemain-pemain dia yang cuba merapatkan diri. Dan akhirnya melorongkan ke atas itu memberikan advantage. Bertindak di situ Mahzan akhirnya dapat dikawal dengan sempurna oleh Alfa Arjun. Bertindak menguasai bola kembali dan memperlahankan permainan, mengaturkan strategi dari bawah. Akhirnya Arjun ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Masih lagi lorongan terus ke atas dan masih lagi kawalan yang baik di situ dilakukan oleh pemain-pemain India. Dan hantaran ke seberang padang, kita perhatikan tidak ada seorang pun pemain India yang dapat menyahut hantaran itu. Akhirnya pukulan kepada Malaysia. Amin akhirnya cuba mencari di situ Syukri ke tengah lagi.
Akhirnya kepada Azlan. Ke seberang padang, dibiarkan saja keluar di situ, namun Razi yang cuba mendapatkan bola tidak berjaya, tidak mampu. Barat untuk India sekarang ini. Ke sebelah kanan, akhirnya kepada Rajpal. Masih lagi Rajpal. Cross. Dia tampan sebaik di situ oleh Baljit Singh. Malaysia bertindak sekarang ini. Akhirnya bola terkena tangan Rajpal Singh dan pukulan percuma sekarang ini. Selamat seketika keadaan Malaysia. Amin ke seberang padang dan tindakan yang dilakukan oleh Syukri di seberang sana. Baik, larian yang terhalang di situ, pukulan percuma. Azlan Misrun cuba mencari rakannya di situ, namun kita perhatikan Tengku Ahmad masih lagi berlegar ke dalam kotak penalti, terkena kaki pemain India, dan di sinilah Malaysia mendapat satu lagi pukulan sudut penalti, dan ini adalah satu peluang yang baik, suatu keadaan yang baik, suatu peluang yang baik. Pukulan sudut penalti untuk Malaysia dalam masa tambahan ini. Jaringan yang akan mencipta sejarah sebenarnya kalau dapat dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia. Berhimpun di situ untuk mengatur strategi. Dan siapakah yang akan mengambil pukulan ini? Kebiasaannya ialah Azlan Misbun. Ini dia sudah pun bersedia di situ Azlan untuk pukulan ini, dan kita perhatikan bagaimana set piece yang akan dilakukan. Satu tolakan gol. Tolakan Amin pula yang menjaringkan gol. 2 gol menyelamatkan Malaysia pada suatu ketika dalam masa sebenar, dan sekaligus Amin yang mencipta sejarah untuk pasukan negara, melakar sejarah untuk menjejakkan kaki buat kali pertamanya ke perlawanan akhir dalam acara hoki ini. Dan setelah 6 kali pada peringkat Asia, kita hanya mampu memiliki gangsa pada ketika itu, yaitu pada tahun 1962, pada tahun 70, pada tahun 74, pada tahun 78, pada tahun 82, dan akhir sekali pada tahun 2002. Itulah pencapaian terbaik pasukan negara pada acara hoki di Sukan Asia ini, berbanding dengan pencapaian ataupun ranking yang dilalui oleh pasukan India, kerana pasukan India sebelum ini dengan 8 pingat emas bagi Olimpik, tetapi pada peringkat Asia ini mereka hanya mampu memiliki emas sebanyak 2 kali sahaja. Jadi Malaysia 4, India 3. Malaysia akan bertemu dengan Pakistan pada 25 hari bulan nanti untuk acara akhir. Hanya itu saja bagi hoki. Kembali kepada rakan-rakan tugas di studio. Baiklah saudara, kita sedang saksikan pertarungan acara lawan pedang di peringkat akhir kategori wanita berpasukan EP yang menemukan pasukan Jepun dan juga China. Mereka bertarung dalam bout yang ke-7. Tinggal 2 lagi bout pada kedudukan ketika ini. China mendahului 17-14. Bout yang ke-7, pertarungan di antara Shimokawa dan juga Shun Yuji. Ada touches. Shun Yuji di sebelah kanan
Shimokawa Ayaka di sebelah kiri telah berjaya melakukan 2 touches, sementara Sun Yuji 3 touches. (15-17). Satu kedudukan yang tidaklah begitu jauh jaraknya ditinggalkan oleh China dalam saingan akhir ini. Dan kali ini Nakano Nozomi berhadapan pula dengan Yin Ming Fang dalam baut ke-8, baut kedua terakhir pada kedudukan 15-17. Attacking dari Nakano. Terperhatikan bagaimana tikaman ke arah ataupun sasaran yang dibenarkan dalam acara EP ini. Jika ada tikaman ataupun sentuhan pada bahagian jaket, maka akan memberikan touches ataupun mata. Jika atlet ataupun peserta lawan pedang lelaki memakai protector di bawah vest mereka, manakala peserta lawan pedang wanita pula memerlukan satu lagi protector tambahan, breast protector, yang perlu dipakai oleh setiap pemedang wanita. 3-1 Nakano sekarang ini dengan 3 touches yang telah berjaya dihasilkan berbanding dengan 1 oleh peserta dari China. Setiap bout akan berlangsung selama 3 minit. Jadi ini bermakna tinggal kita terpaksa menanti lebih kurang dalam 5 minit lagi untuk kita mengetahui siapakah pemenang pertemuan ataupun peringkat akhir di antara pasukan Jepun dan China dalam kategori berpasukan wanita EP. Sebelum ini dalam perlawanan akhir berpasukan lelaki foil, China telah berjaya menewaskan Jepun dengan 45-35. 45 mata berbalas 35 mata, dan secara keseluruhannya pasukan ataupun negara China setakat ini telah berjaya meraih ataupun mengumpul 8 pingat emas, Korea 7, Jepun dengan 4 pingat emas. Kalau menang dalam pertarungan akhir EP wanita ini, maka mereka akan mengumpulkan 5 pingat emas dari lapangan lawan pedang yang bakal menutup tirai hari ini. 6-4, 6 touches untuk Nakano, 4 untuk Yin Ming Fang. Kedudukan 21-21 cukup menarik. Masing-masing berhati-hati untuk melancarkan attacking, melancarkan serangan. Nakano Nozomi sekarang ini cuba mengacah-ngacah sambil mencari ruang.
Baut ke-8. Tinggal satu lagi baut pada kedudukan 21-21. Nakano dan juga Ying Fang. Nakano jadi pada kedudukan 21-21. Cukup menarik pertemuan ini. Tetapi masa sebenarnya terlalu cemburu untuk kita mengetahui apakah kesudahan acara lawan pedang ini. Kerana saya terpaksa membawa anda semula kembali ke studio. Okey, terima kasih Jas dan Azlan Mubin sudah pun bersedia untuk memberikan laporan dalam sorotan harian pada jam 11.30 nanti. Tetapi sebelum berpisah, sekalung tahniah buat Steven Van Housen, jurulatih hoki negara yang berjaya membawa skuadnya ke peranan akhir buat kali pertama, dan kita mengharapkan akan ada kilauan yang lebih bersinar, kilauan emas kita harapkan. Dan diharapkan juga di mana esok juga pastinya tumpuan akan diberikan kepada acara squash di mana pasukan lelaki dan wanita telah berjaya layak mara ke separuh akhir, di mana pasukan wanita akan bertemu India sementara lelaki akan bertemu pasukan daripada Hong Kong, Zwan. Dan sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.